Apa dia? Tanya ayah dia. Tanya ayah dia. Sungai Nil. Apa? Sungai apa Ustaz? Sungai apa Ada. Sekejap. Tak ada ya? Ya. Ustaz, sungai apa? Yang bagi tergantung. Yang keempat, Sungai Air Mata. Air mata. Oh, air mata. Air mata manusia ke air mata yang keluar pada tanah tu? Air mata air ke? Apa dia? Air mata air ke air apa? Air mata. Air mata manusia. Dia ada yang mengatakan air yang tidak merubah rasa dan bau. Ada yang kata air mata. Ustaz, lepas tu tadi ada orang tanya soalan, kalau kita tak reda dengan apa yang jadi, maksudnya kita derhaka ke dengan Allah? Kita dosa ke? Tak, kita tak derhaka, tapi kita yang susah. Tak tenang. Sebab apa? Kita jadi tak tenang. Kita jadi tak tenang sebab kita tak terima ketentuan Allah pada kita. Jadi kalau kita duduk kat dunia ni, kita merasakan semua perkara ni daripada Allah. Baik ke, buruk ke, kita senang, kita ketawa, kita gembira ke, kita sedih, kita sakit. Kalau orang rasa semua tu daripada Allah, berarti hidup dia akan aman. Tapi kalau dia rasa ni ada orang buat aku ni ada orang sihir ni ada orang tak suka dengan aku ni, ini ada orang khianat aku ni, sebenarnya dia telah menyusahkan diri dia lah. Serabut, dia jadi serabut. Faham? Tapi kalau kita rasa ni Allah Ta'ala buat. Sebab apa? Kita dengan Allah ni, kita tak mungkin kita nak marah Allah Ta'ala, betul tak? Betul. Ustaz nak tanya lah, Ustaz explainkan pasal mata ain boleh Ustaz? Mata ain. Sebab hari tu ada soalan tanya pasal mata ain. Kan dalam hadis, tak silap saya, kalau salah Ustaz betul kan, kalau dalam hadis Nabi cakap akhir zaman nanti umat aku akan ramai mati disebabkan bunuh sesama sendiri dan disebabkan mata ain. Betul Ustaz? Mata ain ayat dia mata ain ke? Penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain Ustaz. Okey, kalau ini yang saya tahulah, kalau salah nanti boleh betulkan. Kalau yang saya tahu, penyakit ain ni dia pandangan yang berbau hasad, berbau dengki. Kan? Hasad dengan dengki beza Ustaz kan? Sama je lah. Hasad tu dengki lah. Oh iya ke? Jadi kalau kata yang tadi tu kan, ramai umat tu akan rosak dengan sebab salah satunya penyakit ain ni. Itulah rasa dengki kepada orang lain kan. Cara nak elak, tapi benda tu macam terlintas dalam hati Ustaz kan, mata ain ni kan. Penyakit ain ni dia salah satu daripada penyakit hati. Kalau untuk ain, untuk hasad dengki ni, kita kena banyakkan sangka baik lah. Kita sangka baik kan. Dia sebab sangka buruk ni yang jadi hasad, jadi dengki ni. Maksudnya kita lah yang kena bersangka baik. Betul. Faham. Ada juga maksud penyakit ain ni sihir. Sihir ain. Dulu masa saya pergi Saharampur. Saharampur ni di India. Jadi saya jumpa dengan satu orang syekh, satu ulama di India. Dia naik kursi roda. Jadi dia daripada rumah nak ke madrasah, nak ke tandas, dia ada rail untuk kursi roda dia tu.
Jadi daripada kursi roda tu dia duduk kat rumah, dia nanti dia akan ada rel sampai ke kelas, sampai ke pejabat, sampai ke tandas, macam tu. Jadi dia ni kita pun tak tahulah kenapa dia wheelchair kan, pakai wheelchair. Jadi kita tanya anak murid dia. Dia tak terlalu tua sangat. Saya ingat mungkin dia dalam 60-an macam tu lah. Belum terlalu tua. Ni 10 tahun dulu. Sekarang ni dah tua lah. Sekarang 70 lebih lah. Kita tanya dengan anak murid dia. Dia kata dia kena sihir. Kena sihir. Dia kena sihir dan yang sihir tu adalah bekas pelajar dia juga. Bekas pelajar dia yang buat? Jadi tak tahulah, mungkin ada dendam ke ada apa kan. Wallah alam lah, tu kita tak tahulah. Tapi sihir dia tu macam mana? Sihir dia tu melalui mata. Melalui mata? Tu dia panggil ain tu. Oh. Jadi anak murid dia cerita macam mana boleh kena. Dia kata satu hari ex-student ni datang ziarah dia. Salam dia, bila guru dia tu tengok je muka student dia tu, terus tak boleh jalan. Terus on the spot tak boleh jalan? On the spot terus lumpuh. Kaki tak boleh jalan. Sampailah saya jumpa dia tu. Jadi yang boleh ubat dia tu hanya anak murid dia je. Yang buat tu? Yang buat tu. Oh. Jadi sebab tu kadang-kadang tak heran kalau bila kita salam dengan ustaz-ustaz ke, kita salam dengan orang alim ni, dia tak nak tengok muka kita tu sebenarnya benda biasa. Oh, faham. Sebab dia nak jaga, takut-takut adalah penyakit ain ataupun sihir ain ni yang terkena dekat dia. Jadi sihir ain ni dia bukan galeng-galeng lah. Bayangkanlah dengan hanya pandangan mata je boleh buat awak jadi lumpuh. Gila bak. Ustaz, macam mana cara nak elak Ustaz? Kita kena ada kita punya adab tidur semua tu lah. Kita panggil pendinding lah untuk kita kan. Adab tidur lah pendinding. Ya. Adab tidur ataupun ada amalan-amalan kita. Faham? Macam awak dekat dunia seni ni lagi sebenarnya banyak cabaran-cabaran dari sisi sihir-sihir ni. Itulah nak tanya kat Ustaz, kalau macam contoh macam saya. Tak payah saya lah. Yang hebat-hebat tu lah. Yang hebat-hebat tu selalu muka keluar dekat mana-mana kan. Tu maksudnya lagi senang lah. Betul. Peluang dia untuk disihir lagi besar. Elak untuk cara nak protect tu, inilah adab tidur apa semua tu lah. Adab tidur. Lepas tu kita ni sebenarnya setiap kita ni kena ada satu amalan ifradi untuk kita tau. Contoh kita kena buatkan amalan contoh ni kita kata contoh je lah. Contoh kita wajibkan diri kita untuk baca Qul Huwallah 1000 kali contoh sehari. Ataupun 100 kali lah mula-mula ni kan. Dan kita buat amalan tu istiqamah. Dan sebenarnya amalan tu lah yang akan akan protect diri kita. Protect. Faham. Baca 10 kali pun kan. Kalau 10 kali, kalau sihir yang biasa-biasa mungkin boleh lah. Asalkan ada amalan infradi kita lah. Bukan, dia macam ni. Lagi kuat kita punya, lagi banyak kita punya amalan, sebenarnya lagi kuat shield untuk kita. Faham. Contohlah kalau awak kata okey lah 10 kali kan. Mungkin sihir yang biasa-biasa tu mungkin dia tak boleh tembus. Tapi kalau sihir yang kuat-kuat tu macam tu lah. Ustaz, tu ada orang tanya, ada surah tak menghapuskan sihir nasi kangkang? Surah? Nasi kangkang Ustaz Azhari dulu berubat orang juga. So Ustaz tahu dah sikit-sikit. Tak ada sikit-sikit, saya rasa banyak. Tapi dia tak nak cerita. Lah kenapa lah makan nasi sambil kangkang? Tak, yang apa ni, yang buat untuk husband, bagi husband tunduk apa semua tu. Kalau surah tu saya tak pastilah, tapi kalau amalan-amalan untuk tolak sihir ni antaranya surah ayat kursi.
Lepas tu surah Fatihah. Fatihah Surah Fatihah 7 kali kan? 7 kali. 7 kali. Ustaz ni tanya, rambut perempuan kan aurat. Kalau rambut tu dah gugur, orang bukan maram tengok dosa ke? Kalau gugur selai 2 tu tak ada salah. Tapi kalau gugur satu rambut tu semua, tak bagus lah. Lagipun kalau perempuan ni bagus ke rambut-rambut dia tu cepat-cepatlah disegera ditanam ke apa ke. Kau sana tak? Itulah. So korang amalkan ayat kursi at least baca 3 kali lah. Sekali sebelum tidur tu untuk diri sendiri. Allah akan hantar malaikat jaga sampai ke subuh. Betul. Kita baca 2 kali, Allah akan hantar malaikat untuk jaga kita dan keluarga kita. Kalau 3 kali, Allah akan hantar malaikat untuk jaga satu kampung yang berdekatan kita. Ni hadis Ustaz Amalan. amalan. Ni amalan. Kalau kita hadiahkan amalan kita buat untuk arwah, kita dapat pahala yang sama banyak tak? Lelaki Ustaz, ada orang tanya. Ni apa yang Ustaz bagi tahu. Allah sebab tu Allah bagi tahu yang Allah ni maha kaya, Allah ni boros. Walaupun kita sedekahkan setiap amalan apa yang kita buat ke orang tu, Allah tak akan tolak amalan kita sedikit pun apa yang kita. Contoh kita buat sedekah hari ni, ya Allah aku niat sedekah untuk mak ayah aku. Mak ayah dapat, kita pun dapat. Betul Ustaz? Betul. Tu jangan. Tapi kena kita yang buat lah. Kena kita yang buat. Kalau orang lain buat, contoh macam kita orang kat madrasah, kadang-kadang ada orang minta bacakan Yasin untuk parent dia yang dah meninggal. Parent dia dapat tapi dia tak dapat lah. Kita kena buat. Kalau kita yang buat kemudian kita hadiahkan, kita pun dapat. Faham? Ustaz, lepas tu nak tanya, ada kawan itu ada macam belalang. Dia macam belalang tapi kepala dia macam pendek. Orang panggil pelesit. So dia pergi bunuh benda tu. Lepas dia pergi bunuh tu, dia punya belakang ni rasa sakit tau. Rasa sakit, rasa berat. Lepas tu dia ada balik rumah tengah hari tu, almari dia bergoyang. Okay, betul? Itulah, tak tahu lah macam mana. Dia sampai sekarang dia macam dah okey ke? Belum, tak okey lagi. Dia still rasa macam berat kat belakang ni. Lepas tu dia rasa macam cucuk itu. Tak pun rasa macam ada benda melekat. Lepas tu adalah macam kena kaca-kaca kat rumah, almari bergerak apa semua. Selepas kejadian dia bunuh tu, orang cakap kena halau je kan? Sebenarnya kena halau je. Tapi kalau yalah, kena halau lah sebab benda tu dia bukan bagi mudarat pada kita, so kita memang tak boleh bunuh pun. Tapi Ustaz, bukan pelesit tu suka rongga-rongga kita ke Ustaz? Dia suka masuk kat hidung, kat telinga. Kau dibiar. Mungkin lah kan? So terpaksa bunuh lah kan? Orang cakap kalau binatang-binatang macam tu kita halau 3 kali tak jalan, kita bunuh Ustaz. Halau dulu. Kalau tak ni baru bunuh. Tapi kena halau dulu. Kena halau dulu, kalau tak boleh halau baru bunuh. Kalau dia tak bergerak baru bunuh. Pelesit ni binatang ke jin Ustaz? Binatang. Cuma kalau jin itu setan, ada masa dia akan berupa binatang tu lah. Tapi kenapa sampai yang lepas dia bunuh tu dia rasa ada benda beban kat belakang dia, lepas tu kena macam ada almari bergerak? Kalau awak tanya saya, satu kemungkinan dia adalah kebetulan. Maksudnya kebetulan dia nak sakit belakang kan. Kita pun tak tahu, kadang-kadang kita pun sakit belakang juga. Takkan kita nak cakap setiap kali sakit belakang tu ada yang bertengek. Tak boleh, tak boleh juga kan. Dia on the spot rasa Ustaz. Dia rasa macam berat. Sebelum ni tak ada. Kawan baik saya. Dia kena check lah, kena tengok lah. Faham. Cuma kalau awak tanya saya macam mana nak buat, tapi tu kena ni lah, kena private lah. Kalau cakap dalam ni sekarang, lain pula nanti orang gelak pula sebab benda ni dia macam lawak sikit. Tak apa, Ustaz pernah cerita kat saya yang lawak dalam kereta tu Ustaz, yang kita pergi istimak. Jadi
sebab bukan semua orang faham kan. Kaedah perubatan ni, perubatan sihir ni dia ada macam-macam kaedah. Ada Islam pun ada, cara orang Melayu berubat pun ada, cara orang Hindu pun ada. Tapi Jadi tak macam rasa, Ustaz. Kita pakai cara perubatan macam Ustaz cakap tadi, macam Melayu, Hindu. tak, tengok macam mana. Contohlah kita kata kalau macam perubatan Melayu ataupun macam saya belajar kadang-kadang perubatan Jawa. Selagi mana benda tu dia tak langgar syariat, tak salah. Contoh macam sekarang ni biasa kita tengok kalau orang berubat sihir ke apa, dia bawa garam, dia bawa lada hitam. So, adakah bawa lada hitam dengan garam ni ada dalam hadis? Contohlah kalau kita kata benda tu tak ada. Tapi banyak pengamal perubatan buat benda tu jadi. Adakah dia syirik? Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Benda tu tak mengganggu kita punya akidah. Dan ada juga orang kata tak mungkin lah pakai garam, pakai lada hitam, sihir-sihir atau jin-jin ni, setan ni boleh lari. Asalkan tak langgar syariat, tapi benda tu kita itiar kan, jadi asbab je kan. Dan banyak orang buat jadi. Jadi why not kita try? Betul. Ustaz, saya rasa ni ada satu soalan ni. Saya rasa benda ni banyak jadi kat perempuan. Ada akak ni nak tanya apakah maksud bila tiba-tiba kita perasan kat badan kita tiba-tiba ada tanda-tanda macam lebam-lebam biru. Dia kadang-kadang kalau macam tu ada kemungkinan malam kita tidur kita tertindih jin ke. Kan pernah kan kadang-kadang orang kena tindih kan. Pernah. So itu benda tu dia ada kesan ataupun ada bekas-bekas dia. Itu kalau kita pandang dari segi sudut sihir-sihir ni lah. Tapi kalau dari segi sains ke apa, wallahualam lah, tak tahulah penyakit ke apa kan. Tapi kalau dari segi sudut perubatan Islam ni ada kemungkinan dia kena tindih. Ataupun ada yang kata tapi ni tak tahulah sahih ke tak. Mungkin dia kena gigit ke dengan makhluk-makhluk macam tu. Menyebabkan ada tinggal kesan biru-biru kan. Cara nak elak tidur tu tak aurat Tidur tu tak aurat, ambil uduk Cara nak elak benda tu, ambil kain ataupun selimut, kita kibas. Kita baca apa? La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Buat 3 kali ulang. Mana kita nak tidur tu, contoh walaupun katil kita sendiri. Katil kita sendiri nak tidur tu kan. Sebab tu lah orang dulu atau mak-mak kita, nenek-nenek kita ni ajar kau sebelum tidur tu, kalau bahasa orang Perak ni dia kata sebelum tidur tu kopas dulu. Kan? Kopas tu maksudnya kibas-kibas dululah sebelum tidur tu. Ustaz, ada akak ni tanya bagaimana nak yakin dengan Allah. Saya jawab sikit boleh? Hujung sikit je. Sebab ni Syami ajar saya ayat ni. Dia cakap jadidu imanakum. Maksudnya perpenuhi iman kamu. Maksudnya hari-hari kena, kadang-kadang kita tak sedar apa kita cakap kan. So, maksudnya hari-hari kena cakap, hari ni Allah bagi rezeki, hari ni Allah bagi. Itu Ustaz. Itu Ustaz urai ya. Betul lah tu. Jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana. Qala Rasulullah SAW aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Sahabat tanya dengan Rasulullah, macam mana nak perbaharui iman kami? Rasulullah kata, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Muzakarah iman, betul tak Bida? Nak belajar yakin ni, dia bermula dengan lisan kita. Jadi dengan lisan kita ni, kita banyak sebenarnya kena menafikan makhluk. Maksudnya menafikan makhluk ni mengatakan yang tidak kepada makhluk. Nasi tidak boleh mengenyangkan, ubat tidak boleh menyembuhkan. Kena menafi. Hari ni kita ni sebab dah yakin kita tu dah sepenuhnya kepada dunia. Betul. Kita cakap apa, tak ada duit tak boleh nak buat apa kan. Sakit mesti kena ubat kan.
Kalau kita makan pedas, kita kata cili yang bagi pedas. Kita lapar, kita nampak makan yang bagi kenyang. Jadi keyakinan kita tu dah rosak. Jadi cara dia adalah first kali kita kena nafi. Apa yang kita buat tu kita nafi dulu. Contoh, kita nak pergi lunch. Dalam hati kita kena kata, bukan makan yang boleh mengenyangkan aku. Yang mengenyangkan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dipanggil Ustaz? Nafi isbat lah. Nafi isbat. Nafi isbat. Dan benda tu lebih berkesan bila benda tu kita nak buat. Faham? Kalau kita just cakap macam contoh macam sekarang kita cakap Allah kuasa, orang tak ada kuasa, kesan dia tu hanya sikit sangat. Persen dia kurang. Tapi kalau apa benda kita nak buat dan masa tu kita nafi. Contoh demam ni nak pergi klinik, bukan tak boleh pergi klinik, boleh pergi klinik, silakan. Tapi dalam hati kita tu dah doktor tak boleh menyembuhkan, obat tak boleh menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Bukanlah berarti bila kita cakap macam tu kita tinggalkan. Tapi bila kita selalu buat macam tu, benda tu sebenarnya akan bagi kesan pada hati kita. Daripada kita pergi, tuan kita muzakarah iman sikit tuan, cakap kesan Allah, ini kesan dia kurang. Faham? Jadi apa yang kita nak buat tu, masa tu kita nafi isbat. Lebih banyak kesan dia dalam hati kita. Itulah cara nak dapatkan keyakinan. Ubat tu ikhtiar, betul. Ubat tu ikhtiar, sunnah juga, sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi pun berubat juga. Betul. Macam itulah. Tu banyak kan amal ayat kursi. Ayat kursi. Lagi Ustaz. Tadi yang tadi tu, yang pasal kita dapat ketidakpahala kalau kita sedekah untuk arwah apa kan. Bila kita sebut sedekah kepada orang mati ni dia panggil jariah. Kan Nabi kata kan, bila satu orang mati terputus daripada dia semua ibadat dia kecuali 3 perkara. 3 perkara je yang tinggal. Salah satunya jariyatun sedekatun jariyah. Sedekah jariah yang berkekalan. Jadi kalau yang terbaik untuk orang-orang yang dah meninggal ni, bagus sebenarnya kita buat wakaf untuk dia. Buat wakaf atas nama arwah. Jadi itu sebenarnya lebih bagus daripada kita sedekahkan Yasin, maksudnya baca Yasin, bacaan tadi boleh je, tak ada masalah. Cuma terkadang amal ni kita kena buat yang paling paling bagus sekali. Bukan tak boleh kita nak sedekahkan tahlil, nak sedekahkan bacaan Yasin, nak sedekah bacaan boleh. Tapi untuk almarhum, almarhumah, untuk arwah-arwah ni paling bagus adalah kita buat wakaf ataupun infak untuk orang yang telah mati. Sebab apa? Bila macam tu pahala dia tu sentiasa berjalan. Kalau kita sedekah Yasin ataupun kalau kita sedekah bacaan Quran, habis baca habislah kan. Tapi kalau contoh kita berwakaf atas nama mak ayah kita yang dah meninggal, contohlah kita wakafkan kipas. Jadi selama mana kipas tu dipakai, selama itulah pahala untuk almarhum almarhumah mak ayah kita ni akan mengalir terus, dia akan dapat. Macam tu. Ustaz, kalau macam kita sedekah atas macam kegunaan madrasah untuk mak ayah, so apa-apa yang madrasah tu pakai, walaupun kita bagilah RM5, so apa-apa kegunaan untuk madrasah tu dapat ke Ustaz? Dapat lah. Selagi mana madrasah tu berdiri, selagi mana madrasah tu beroperasi, madrasah tu berjalan, selama itulah pahala tu akan mengalir terus. Ustaz, madrasah yang baru nak buat tu dalam proses lagi ke?
kita tengah nak minta permit pembangunan dengan DBKL. Jadi dia orang kata memang benda tu dia 6 bulan sampai setahun juga baru dapat permit tu. Siapa DBKL? 6 bulan. Nanti saya try tanya kawan saya, Ustaz. Bukan. Kurang. Okey. Ustaz nak dirikan satu lagi madrasah yang baru ni untuk lelaki Ustaz kan, yang perempuan yang akan digunakan untuk madrasah yang sebelum ni kan. Ya, yang kita nak buat sebenarnya sekarang ni macam ni. Sekarang ni madrasah yang berjalan sekarang ni di Pantai Dalam ni tempat dia adalah sewa. Jadi kita ni dalam usaha untuk ada bangunan sendiri supaya kita dah tak menyewa lah. Jadi beberapa orang daripada Ria Sahabat, antaranya Syahir dan kawan-kawan yang lain tu, diorang ni lah yang sebenarnya cuba untuk buat benda ni lah sampai tahap sekarang ni. Jadi lokasi dia di Pantai Dalam, masih dalam kawasan Pantai Dalam, Kampung Pasir nama dia. Tanah ni kita dapat sewa dengan KTM dengan harga yang sangat murah. Daripada sebelum ni ada kedai sewa, harga dia RM1,500. Bila kita sewa untuk buat madrasah, dia bagi RM250 sebulan. RM250 sebulan? Tanah tu lebih kurang 6,000 square feet. Kurang. Alang-alang Ustaz ada kat sini, alang-alang Ustaz dah explain. So why not kita buat satu donation untuk kita farm ke madrasah. So apa-apa yang amalan yang dibuat dekat madrasah tu budak-budak tahfiz baca tu kita dapat kan. Kita punya betul. Kalau setuju nanti saya ketengahkan dan saya akan tak pun saya terus letak nombor account Ustaz. Nak open macam sebelum ni ke? Dia sebenarnya saya suka juga bercakap bab ni. Satu, kita memang dalam satu masa memang kita berharap supaya ada yang menyumbang dan bangunan tu jadi. Cuma dari satu sisi sebenarnya kita orang ni buka peluang, kami ni buka peluang kepada siapa-siapa yang dia nak infak, dia nak berwakaf, dia nak sumbangan, dia nak sedekah ke apa, kami buka ruang untuk inilah antara masa dan waktu dan tempatnya. Dan kita rasa yang paling baik untuk kita wakaf atas nama mak ayah ke ataupun kita sedekah atas nama mak ayah ke. Dan insyaAllah madrasah jadi, madrasah beroperasi, pahala tu akan sentiasa mengalir. Dan juga kita ni the only one madrasah di lembah pantai. Ini satu-satunya madrasah di lembah pantai. Kalau tempat lain banyak, kita di offer banyak tanah kan, banyak tempat lain kita di offer. Tapi bila kita fikir balik, kalau kita pindah tempat lain, ada orang offer dekat Hulu Yam, ada orang offer dekat Hulu Langat, ada yang offer dekat Kuantan dan sebagainya. Tapi kita fikir dekat sana dia dah banyak madrasah. Faham. Jadi kita tu yang kita cuba untuk buat juga madrasah dekat Pantai Dalam ni ataupun lembah pantai ni. Dan kita punya future kita nak juga buka untuk perempuan. Sebab selama saya operasi madrasah, kita bulan 12 ni cukup 10 tahun madrasah saya. 10 tahun dah Ustaz? 10 tahun dah. Tapi baru lelaki saja. Jadi kita orang bila baru ni kita pergi Aceh. Kita pergi Aceh keluar 40 hari kan. Saya ada 2-3 orang kawan dekat sana. Ada 3 orang kawan dia buka madrasah dan madrasah dia lebih daripada separuh adalah perempuan. Sampai ada satu madrasah tu 300 orang perempuan sahaja. Tapi yang mengajar kat ustazah-ustazah Hafizah. Yang mengajar ustazah-ustazah, yalah. Jadi saya bila tengok suasana macam tu kan, saya rasa kalau lah Malaysia ni, kita nampak suasana dia macam mana tadi. Budak-budak ni keluar daripada rumah diorang, ada setengah-setengah yang tak duduk asrama kan, keluar daripada rumah pakai purda hitam apa semua, pergi kelas bawa Quran. Lepas tu ada yang datang satu van. Biasa kita tengok van sekolah, nak bas sekolah kan, budak-budak sekolah turun. Ini yang turun ni
Semua yang pakai purdah je, yang maksudnya yang nampak solehah tu lah. Kan? Turun daripada bas seorang-seorang masuk sampai madrasah, nak masuk kelas. Lepas tu habis sekolah, balik naik satu bas. Oh, kalau suasana tu kita dapat wujud dekat Malaysia, Masya Allah. Kan? Tambah lagi kalau kawasan Kuala Lumpur ni kan. Saya tak tahulah, kalau saya secara peribadi, bila tengok benda-benda macam kita jadi tenang, kita jadi seronok, kita jadi macam Alhamdulillah sangat-sangat. Betul. Alhamdulillah banyak tu. Sekarang ni kalau kat Malaysia, faham lah keadaan suasana Malaysia kan. Kita pun geleng kepala juga. Tak apa Ustaz, sekarang kita buat apa part kita. Okey, korang siapa yang nanti kita infak sekali, Zaidi join sekali. Siapa yang nak infak tu masuk dalam grup Zaidi dekat bio tu. Nanti Zaidi akan bagi gambar-gambar tempat madrasah tu. Ada Ustaz kan? Video apa semua kan? Ada. Video tu apa boleh semua. juga war-warkan pada saudara mara ke, siapa-siapa ataupun ada kenal mana-mana orang-orang kaya ke, orang-orang berkemampuan ke, kita war-warkan. Maksudnya kita buka peluang pada diorang. Mungkin diorang pun nak infak tapi diorang tak tahu kat mana. So kita bagi salurkan, buat saluran pada dia untuk infak. Automatik kalau macam tu, ada mungkin kita tak ada kemampuan dari segi harta kan. Mungkin kita pun cukup-cukup, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi dengan cara kita menyediakan orang lain untuk memberi sumbangan, kita pun dapat pahala yang sama. Betul. Jadi kalaulah contoh yang dalam ni ada 200, kalaulah seorang cari je 5 orang, sediakan dia orang kan untuk infak, Masya Allah kan, kita pun dapat pahala yang sama. Sebenarnya kita buat ni bukan untuk madrasah tau, kita buat tu untuk kita. Benar. At least kita ada Betul. saham. So nanti kita buat untuk grup kita tu, at least kita dah ada saham untuk madrasah. Benda ni dah setuju, dah 10 tahun kan. Tengok, walaupun kita infak katakanlah RM10, Allah tak pandang pun RM1,000 ke, RM100 ke, RM10 ke. Yang Allah pandang kita punya ikhlas lah kan. Hati kita tu Allah Ta'ala nak tengok. So at least dalam RM10 tu pun, kalau benda tu digunakan untuk madrasah, semua benda kita dapat. Benar. Okay. Siapa yang betul-betul nak yang ikhlas nak infak, jadi akan masuk sekali, tekan dekat grup bio tu, nanti jadi akan hantar gambar atau video. Lepas tu Ustaz punya account bank terus. Boleh, bagus. Tu tak payah nak tunggu orang lain ke apa. Kalau memang ada yang niat dia mak ayah dia ke apa, boleh bagi nama mak ayah dia sekali. Tu mak dia nak Ustaz dah contoh. So siapa yang nak infak atas mak ayah ke, atas keluarga ke, adik-beradik ke, husband ke, isteri ke, boleh. Sebab kita orang setiap hari pagi lepas subuh, orang-orang yang ada bagi nama dengan hajat-hajat dia orang tu, memang biasanya kita akan baca lepas subuh nama-nama tu. Ustaz, tapi kalau macam kalau katakanlah macam sebab saya jarang buat time sedekah subuh tu, kalau saya niat daripada hati tak bagi tahu Ustaz, macam mana? Tak apa. Boleh je dah. Apa? Maksudnya tak apa maksudnya? Boleh je, jadi je. Tapi saya selalu je tengok notification kan masuk. Nanti apa? Notification tu kan selalu je masuk kalau ada orang masuk duit dalam account kan. Saya tahu jugalah. Kadang-kadang saya buka sebab nak tengok. Kadang-kadang kan ada orang bagi mesej tu dekat dalam apa? Wasabi ke apa benda macam tu kan. Jadi memang kadang-kadang saya buka sebab saya nak baca nama-nama penyumbang-penyumbang tu. Bila kita ada buat bacaan Yasin ke apa, buat amalan-amalan ke. Boleh off ke Ustaz noti tu? Boleh off ke noti tu? Kenapa? Takut aku dah hati ni kan. Hati ni kadang-kadang kita nak buat benda tu jadi kita duk fikir benda tu takut jadi dari niat ke, takut jadi tak ikhlas ke. Takut. Dia
cara dia bukan matikan notification. Cara dia buat istiqomah. Sampai benda tu dia jadi kebiasaan untuk kita. Sampai jadi kebiasaan. Jadi dia awal-awal memang setiap amal ni, awal-awal dia memang mula dengan riak. Tapi benda tu akan hilang bila mana kita buat benda tu dengan istiqomah. Berterusan. Lama-lama benda tu hilang. Tapi kalau kita baru buat kan, tapi lepas tu kita kata tak boleh lah, aku ni macam tak ikhlas, lepas tu kita pun tinggalkan. Sebenarnya itulah riak. Walaupun kita kata kalau kita bagi, tapi dia macam terlintas, kita still dapat pahala Ustaz. Kita tak dapat. Kita bila terlintas, kita rasa macam kita buat ni kerana lain. Ulama kita ajar kita cepat-cepat istighfar. Dia memang setan ni, dia memang ambil peluang. Dia ambil peluang untuk rusakkan kita dengan hati kita. Dia buat kita ni terdetik tau. Dia bukannya merubah niat. Dia sebenarnya hanya macam satu lintasan je. Betul ke ni ikhlas ke tak ni? Satu lintasan dia sebenarnya. Faham? Dia bukan merubah niat kita, tapi dia datangkan terdetik pada kita tu. Jadi cara dia, ulama kita ajar, cara dia kita istighfar lah. Bila datang benda-benda macam tu, kita istighfar. InsyaAllah. Orang Ustaz doakan istiqomah buat apa yang Ustaz sebut tu. InsyaAllah Allah mudahkan. Selagi korang ada niat buat benda baik, InsyaAllah ada bantuan Allah SWT. Okay, nanti kita semua ni tapi saya tak nak true berkata-kata sama lain, kita direct terus ke Ustaz je. So at least Ustaz tahulah ni datang pada siapa ni. Ya. Kalau ikut sebenarnya benda ni peluang untuk kita. Sebenarnya untuk kita ni, memang untuk kita. Betul. Macam saya sendiri pun, kita dah memang walaupun madrasah saya, kita pun buat juga every subuh kita buat sedekah untuk madrasah. Walaupun saya orang madrasah.